حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah satu kewajipan ke atas setiap orang Islam yang mukallaf jika ia bermukim dan berkeupayaan untuk melakukannya. Manakala bagi kaum perempuan pula disyaratkan lagi hendaklah mereka itu suci daripada haid dan nifas. Walaupun kewajipan menunaikan ibadah puasa itu adalah wajib ke atas setiap orang Islam yang mukallaf, namun bagi orang yang tidak berkeupayaan untuk melakukannya pada bulan Ramadan ini tadi, Islam memberikan kelonggaran ataupun keharusan untuk mereka berbuka puasa pada siang hari di bulan Ramadan. Maka dalam hal ini, insya-Allah irsyad hukum keluaran kita pada hari ini akan membincangkan satu tajuk yang berkisar mengenai dengan golongan yang diberikan keharusan ataupun keringanan untuk berbuka puasa di bulan Ramadan, iaitu golongan ini adalah orang sakit dan orang musafir yang berada di dalam pelayaran. Kedua-dua golongan ini adalah diberikan rukhsah ataupun keringanan oleh Islam mengikut dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syarak. Sakit dan musafir adalah dikira sebagai satu keuzuran yang membolehkan orang yang tidak berkemampuan ataupun tidak berkeupayaan untuk menunaikan ibadah puasa itu diberikan rukhsah supaya mereka ini tidak memudaratkan diri mereka apabila di bulan Ramadan. Dalam kitab suci Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 184 yang tafsirnya, maka sesiapa antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah dia berbuka. Jika dia berbuka, maka wajiblah dia berpuasa sebanyak hari yang dia berbuka itu pada hari-hari yang lain. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, adapun orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, maka mereka adalah diharuskan untuk berbuka puasa di siang hari di bulan Ramadan. Jika berpuasa itu akan membebankan ataupun memudaratkan diri mereka dan tidak wajib ke atas mereka mengqada puasa yang telah ditinggalkannya itu. Walau bagaimanapun, sebagai ganti puasa yang telah mereka tinggalkan itu tadi, mereka dikehendaki diwajibkan untuk membayar fidyah. Apa fidyah itu? Ialah untuk memberi makan orang miskin setiap hari secupak beras ataupun apa jua makanan asasi bagi sesuatu tempat itu. Misalnya ketani di negara Brunei Darussalam, maklum sudah makanan asasi ketani adalah beras. Artinya di sini fidyah adalah secupak beras satu hari diberikan kepada seorang miskin. Manakala orang sakit yang ada harapan untuk sembuh, boleh ya sembuh, bukannya tidak ada harapan. Jika puasa itu akan mendatangkan mudarat kepada dirinya ataupun jika ia berpuasa itu akan menambahkan sakitnya ataupun juga jika ia berpuasa itu akan melambatkan proses kesembuhan sakitnya itu tadi, ataupun juga jika kalau ia berpuasa itu akan mengekalkan sakitnya, maka harus baginya berbuka puasa Ramadan, tetapi wajib atasnya qada setelah sembuh. Begitulah juga hukumnya jika puasa itu menghalang dirinya untuk mendapat rawatan perubatan, manfaat perubatan bagi menghilangkan penyakitnya. Artinya di sini mereka yang untuk mendapatkan rawatan perubatan bagi menyembuhkan penyakitnya adalah diberikan rukhsah
untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Keharusan berbuka puasa bagi orang sakit itu berakhir apabila dia sembuh daripada sakitnya. Di sini, jika orang sakit itu tadi tiba-tiba sembuh dia, punya orang Brunei kata ni baik dia lagi sakit. Pada ketika dia berbuka puasa di siang hari di bulan Ramadan, maka harus digalakkan ia menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah ketika berpuasa sehinggalah tiba waktu berbuka pada hari tersebut. Kenapa ia digalakkan untuk menahan diri ini tadi? Kerana mereka ini hendaklah menghormati bulan Ramadan. Pasal itu digalakkan untuk menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah. Manakala bagi orang sakit yang berbuka puasa kerana sakit yang dialaminya, walaupun menahan diri itu bukannya wajib ke atas orang sakit yang berbuka kerana sakit ini tadi, bukannya sakitnya baik, ini masih sakit ia berbuka kerana ia sakit, walaupun indah wajib ia menahan diri atas sebab sakitnya itu tadi, namun jika dia hendak makan ataupun minum, sunat atasnya menahan diri di khalayak ramai. Artinya di sini jangan ia minum di khalayak ramai, minum tu disunatkan ia menahan diri untuk menjauhkan tuhmahan atau fitnah terhadap dirinya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Adapun orang sakit yang berkala, iaitu kadang-kadang sakitnya hilang, kadang-kadang datang lagi balik sakitnya, anda tahu bila sakitnya dia datang macam orang damam. Jika ketika masuk waktu wajib puasa itu dia demam, demam tiap sebelum ketika masuk waktu wajib itu, ketika akan masuk Fajar As-Sadiq itu, maka diharuskan baginya berbuka dari awal waktu tanpa berniat puasa. Dari awal sudah ia diharuskan berbuka puasa pasal dari awal waktu sudah ia damam. Tetapi jika di awal waktu itu tadi, itu sebelum masuk fajar itu, sebelum masuk waktu subuh itu, dia tidak damam, okey sudah, okey ni dapat puasa. So ia dikehendaki berniat puasa. Tetapi jika sakitnya tu berbalik ke semula, kita ni dah tahu sakitannya kadang-kadang baik, kadang-kadang indah. Berbalik ke semula, dingin kunya. Jika dia berhajat dia akan berbuka, maka harus baginya berbuka puasa. Bahkan wajib atasnya berpuasa tu tadi kalau ia berpuasa tu memudaratkan dirinya. Manakala apabila ia berbuka kerana ia damam tadi tu, ia wajib qada. Manakala bagi orang yang sangat tua ataupun orang yang sangat tua yang lemah yang menyebabkan ia tidak lagi berupaya kan menunaikan ibadah puasa ini tadi, maka adalah harus baginya berbuka puasa dan wajib ke atasnya membayar fidyah sahaja. Perkara ini ada disebutkan dalam kitab suci Al-Quran, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 184 yang tafsirnya. Dan wajib ke atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya, membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, manakala kelonggaran berbuka puasa bagi golongan musafir pula ada disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apabila baginda ditanyakan mengenai dengan berbuka puasa ketika dalam pelayaran, baginda sallallahu alaihi wasallam pun menjawab dengan sabdanya yang maksudnya, jika engkau mahu berpuasalah dan jika engkau mahu berbukalah. Daripada hadis ini tadi dapat kita fahami bahawa orang musafir adalah diberikan kelonggaran ataupun keharusan untuk memilih sama ada untuk berbuka ataupun berpuasa. Walaupun demikian, keharusan berbuka puasa di siang hari pada bulan Ramadan ini bagi golongan musafir sebenarnya tidak diberikan kepada semua orang musafir. Artinya di sini bukan semua orang musafir itu diberikan rukhsah ataupun kelonggaran, melainkan ia dikhususkan kepada mereka yang menepati syarat-syarat
yang berikutannya yang akan saya sebutkan ini tadi yang telah ditetapkan oleh syarat ini tadi. Apabila mereka ni orang musafir ini tadi menepati syarat-syarat ini, maka mereka akan diberikan rukhsah ini tadi ya. Yang pertama, syarat yang pertama ialah hendaklah perjalanan ataupun pelayaran orang musafir itu tadi tidak kurang daripada 2 marhalah. Tidak boleh kurang daripada 2 marhalah. Apa artinya di sini 2 marhalah? Barangkali ini sukatan orang dulu-dulu 2 marhalah. Kalau ikut sukatan kita ni 2 marhalah itu artinya 56 batu ataupun 89.04 kilometer. Itulah 2 marhalah. Artinya perjalanan orang musafir itu tadi tidak boleh kurang 2 marhalah ataupun 56 kilometer satu hala sahaja. Itu daripada rumahnya kepada tempat yang akan ditujunya. Bukannya ulang-alik. Artinya kalau kurang daripada 2 marhalah ataupun kurang daripada 56 batu perjalanannya satu hala tadi itu, maka dia tidak akan diberikan rukhsah untuk berbuka puasa pada siang hari di bulan Ramadan. Okey, syarat yang kedua. Hendaklah perjalanan orang musafir itu tadi adalah tujuan-tujuan yang dibenarkan oleh syarak. Apa tujuan-tujuan yang dibenarkan oleh syarak ini? Iaitu tujuannya barangkali untuk mengerjakan umrah ataupun untuk menziarahi saudara mara ataupun sahabat anda di luar negara ataupun atas urusan kerja ataupun tujuannya untuk menguruskan perniagaannya yang patuh syarak. Apabila seorang musafir ini belayar tapi tujuannya tu tujuan yang dilarang oleh syarak, sama ada untuk tujuan maksiat seperti melakukan jenayah ataupun melakukan perniagaan yang diharamkan seperti perjudian ataupun melakukan zina dan seumpamanya, maka dalam hal ini orang musafir itu tidak akan diberikan rukhsah untuk berbuka puasa. Manakala syarat yang ketiga pula, hendaklah pelayarannya itu tadi bermula dan melewati sempadan dan perbatasan kampung tempat tinggalnya sebelum terbit fajar sadiq, iaitu sebelum masuk waktu subuh. Jika dia melewati sempadan kampung tempat tinggalnya itu tadi selepas terbit fajar sadiq, maka dia tetap dikehendaki untuk berpuasa. Melainkan jika ia mengerjakan puasa itu tadi datang tiap kemudaratan, bebanan kepada dirinya itu tadi, so ia diberikan rukhsah untuk berbuka puasa pada hari itu. Tapi rukhsahnya tu bukannya kerana keharusan berbuka puasa disebabkan oleh pelayaran, tetapi rukhsahnya tu tadi pasal ia ada kemudaratan yang dialaminya. Pasal ada sakit ke tu apa. So seterusnya syarat yang keempat ialah yang penghabisannya, hendaklah dia berniat ketika berbuka tu bahawa dia berbuka puasa kerana syarak mengharuskannya berbuka oleh sebab bermusafir. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, apabila orang musafir itu berbuka puasa, maka wajib atasnya mengqada puasa yang telah ditinggalkannya itu tadi tanpa membayar fidyah. Keharusan berbuka puasa bagi musafir ini akan berakhir jika dia bermukim pada suatu tempat seperti mana yang dimaksudkan dalam sembahyang qasar. Berbuka puasa bagi orang musafir ini sebagaimana yang tadi tahu adalah sebagai kelonggaran bagi diorang ya. Walau bagaimanapun, jika berpuasa itu tadi indah mendatangkan sebarang kesulitan ataupun indah mendatangkan sebarang beban ketika dalam pelayaran, maka adalah lebih baik, lebih afdal orang musafir ini berpuasa daripada berbuka. Macam itu juga sebaliknya. Kalau berpuasa tu dalam pelayaran itu mendatangkan kesulitan, maka lebih afdal dia berbuka daripada berpuasa. Adapun bagi orang yang berpuasa qada yang wajib disegerakan, maka dalam hal ini tidak ada kelonggaran baginya untuk berbuka puasa di dalam pelayaran. Begitu juga hukum orang yang berpuasa nazar sebulan. Kemudian dia belayar sebelum selesai puasa nazarnya tu, maka dia diwajibkan untuk berpuasa, membayar semua nazarnya tu walaupun dalam pelayaran. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, alhamdulillah sebagaimana yang dihuraikan tadi, mudahan kita ni mendapat manfaat
daripada penerangan tadi, dan semoga amal ibadat yang katani lakukan di dalam bulan Ramadan yang penuh berkat ini memberikan katani satu amal pahala yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berlipat kali ganda. Dan untuk akhirnya, semoga kita berjumpa lagi di keluaran Irsyad Hukum akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghayrullah, nuru Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghayrullah, nuru Muhammad sallallahu, la